Dalam episod kali ini, saya akan kongsikan kepada sahabat-sahabat semua tentang 10 ciri-ciri peribadi Muslim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam segmen Mantap Jiwa bersama saya, Izaidah Arifin. Ingat tak apa yang saya telah sampaikan atau kongsikan kepada anda semua tentang episod-episod yang lepas, iaitu tentang matlamat menyertai usrah, dan juga ada beberapa lagi antaranya rukun usrah dan juga ada adab usrah. Dalam matlamat usrah ini, ingat lagi tak apa dia kita nak capai? Iaitu nak membentuk peribadi Muslim. Jadi hari ini saya akan kongsikan 10 ciri-ciri peribadi Muslim. Yang pertama adalah salimun akidah, iaitu akidah yang sejahtera. Bila mana kita cerita tentang akidah adalah satu tajuk yang sangat berat, yang sebenarnya saya bukanlah kepakaran saya untuk menerangkan kepada sahabat-sahabat semua. Tetapi insya-Allah saya akan kongsikan secara asasnya tentang akidah. Jadi akidah adalah satu topik ataupun ilmu yang wajib kepada setiap individu Muslim perlu pelajari, iaitu jatuh fardu ain kepada setiap individu Muslim. Kenapa? Sebab akidah ini adalah ilmu tauhid, iaitu ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga keimanan kita, keteguhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ada juga dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, taraktu fikum amrayni lan tudilu ma tamassaktum bihi, kitaballah wa sunnatun nabi. Yang bermaksud, telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepadanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas daripada ayat tersebut, ayat Al-Quran dan hadis tersebut menyatakan bahawa bila mana kita nak menjaga akidah yang sahih adalah kita perlu mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan selagi mana kita mengikuti dua perkara ini, kita tak akan sesat sampai bila-bila. Itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa kita kena belajar ilmu akidah sebenarnya? Pernah tak tertanya-tanya beberapa persoalan pada diri kita? Kita tertanya-tanya, dari mana kita ni datang? Kenapa kita diciptakan? Siapa yang menciptakan alam ini? Bagaimana kehidupan kita selepas kita meninggal nanti? Okay, sebab apa? Sebab Islam adalah bukan agama ikut-ikut orang. Kita memeluk Islam ni bukan sebab diwarisi. Kita tak ikut ibu bapa kita. Kita tak ikut keturunan kita, atuk nenek kita. Sebab dia orang Islam, kita Islam. Tidak. Sebenarnya Islam ni perlu dipelajari dan kita kena belajar. Sebab apa? Nanti orang tanya, kenapa kita Islam? Sepatutnya kita boleh jawab sekian. Dan bukanlah kita ikut-ikut saja sebab ayah kita Islam, kita Islam. Tidak. Islam bukanlah agama yang macam tu. Baik, dalam negara Malaysia ini, kita ikut akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah para rasul dan para sahabat serta jemaahnya, iaitu dalam aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Okey, dari mana datangnya ahli sunnah wal jamaah ni? So dari sinilah kita kena belajar macam mana datangnya ahli sunnah wal jamaah, iaitu yang dibawa oleh dua aliran, iaitu aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Saya tak nak bahas tentang dari mana datangnya ahli sunnah wal jamaah, tetapi apa yang saya nak kongsikan adalah tentang ilmu akidah itu sendiri. Jadi secara ringkasnya akidah ni, untuk saya nak bagi gambaran kalau kita tengok sepohon pokok. Okey, kita tengok pokok dia ada apa? Dia ada akar, dia ada batang, dia ada dahan, dia ada ranting, dia ada buah, dia ada pohon, dia ada daun-daun. Okey, dan dalam ilmu akidah ni dia terletak di bahagian akar. Okay, bila kita sebut bahagian akar,
Bila akal itu tak baik, jadi tak baiklah segala apa yang ada di atasnya. Kita dapat gambaran tak apa itu akidah dan kenapa kita perlu menjaga akidah? Sejauh mana kepentingan kita menjaga akidah? Jadi dalam membentuk peribadi Muslim, inilah yang pertama sekali yang kita kena jaga, iaitu akidah yang sejahtera. Ghulam ni sebenarnya dari bahasa Arab. Dalam sebuah kampung ni, sebuah kampung yang Ghulam duduk ni, terdapat seekor binatang yang buas. Dia mempelajari ilmu dengan seorang wali ataupun seorang pendeta. Jadi nak jadikan cerita, Ghulam ni telah terpilih untuk menjadi pewaris kepada ahli sihir tersebut.